姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。Selamat sore saudara-saudara sekalian, ibu-ibu. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, besar setiamu. Manusia seringkali tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dia memelihara kita sampai saat ini. 在这个很多谎言不可信的世代，我们的上帝仍然是信实的，他保守我们直到今天。我们来唱一首诗歌，信实广大。Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Berkati firman Tuhan yang kami baca dan uraian firman yang akan hamba-Mu sampaikan. 愿你正是师父你仆人所要传讲的信息， Biarlah menjadi berkat bagi kami sekalian. 能够成为我们的祝福。 Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Ya. Shalom, selamat siang, sore Bapak Ibu sekalian. 各位姐妹平安。 Ya. Hari ini saya mau membahas satu bagian firman dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. 今天我们要一同思想路加福音第21章，路加21章 Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. 第1节到第4节。 Saya akan membacanya di dalam bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin.
先用英文来念。 Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." 路加福音21章1节到第4节，耶稣抬头观看，见财主把捐项投在苦里。我又遇见一个穷寡妇偷了2个小钱，就说：“我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多，因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里。但是这个寡妇是自己不足，把一切养生的都投上了。” Ya, ketika saya membaca bagian teks ini, ibu-ibu sekalian, 当我读这段经文的时候， saya ingat kurang lebih 25 tahun yang lalu, 我记得大概是在25年前， waktu yang sangat cepat berlalu. 时间是那样快的过去。 Iya, saya sungguh mengingat di mana mama saya juga seorang janda seperti itu. 我妈妈也是一个寡妇， Jandanya bukan janda kaya tetapi janda miskin juga. 不是富足的寡妇，也是穷寡妇。 Janda yang ketika saya melihat teks ini saya bisa menyelami begitu dalam teks ini. 当我读这段经文的时候，我有很深的感受。 Ketika dia katakan janda ini sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 也就是说，这个寡妇所头上的所捐的比别人更多， Karena makan saja sulit waktu itu. 因为那个时候她是在很困难的环境当中。 Papa saya sudah meninggal ketika saya umur 10 tahun. 当我10岁的时候，我爸爸已经离开世界。 Jadi 10 dan saya ketika menikah 30 tahun, umur 30 tahun, 当我30岁结婚的时候， saya agak sulit memanggil kata papa. 我很难对我kata Iya, untuk papa. 我很难说出爸爸这个， Karena bagi saya sudah 20 tahun tidak pernah menyebut kata papa lagi. 因为我从来在20年里面呢，我没有叫过爸爸。 Sulit bagi saya untuk memanggil, lebih baik saya panggil om, tapi nggak boleh kalau sudah menikah kan? Mertua maksudnya kan? Iya, papa mertua. 这个岳父嘛也是叫爸爸，但是我刚刚结婚的时候很难，因为我24年没有父亲，很难叫出这个爸爸。 Karena begitu banyak pergumulan yang saya alami sehingga sampai saya pun gimana ya, hampir melupakan istilah kata papa itu. 这个生活中的许多的挣扎，让我差不多忘记怎么样叫爸爸。 Sungguh ketika saya membaca teks ini berulang kali, ayat yang pendek, tapi saya bisa menyelami teks ini, ibu-ibu sekalian. 虽然这一段的经文只有短短的几节，但是我能够有很深的一个感受。 Ya sekarang umurnya kurang lebih 65 tahun. Kita ada. Iya, 65. Mama saya. 我妈妈现在65岁， Masih janda juga, belum menikah lagi. Dan tidak lagi ya, sudah 65. 还没有再结婚，不再结婚了， Sudah tidak lagi. 不再结婚了， Karena dia mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi. 因为她就是做决定，丈夫死了之后不再嫁，不再嫁 Karena 人。 ketika ditinggal masih umur 42 tahun waktu itu. 我妈妈做寡妇的时候42岁，我爸爸就离开世界。 Jadi saya melihat di sini bagaimana ketika Yesus bisa membedakan antara orang kaya dan orang miskin. 耶稣在这里能够分别有钱的人跟没有钱的人。 Bagaimana dia bisa tahu itu adalah seorang janda? 耶稣怎么知道这个人是寡妇呢？ Apa karena pengetahuan ilahinya? 是不是因为他是一个神，他有这个他知道， Atau dia memang memperhatikan janda ini? 或者是本来耶稣很留心这个寡妇？ Karena di sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, ibu-ibu kita melihat bagaimana Tuhan sangat memperhatikan janda-janda yang terutama yang miskin. 我们从新约、从旧约，我们已经知道神怎么样顾念贫穷的寡妇。 Di Lukas di sini tidak dicatatkan bahwa dia memanggil muridnya. 在这里路加没有记载耶稣基督叫他的门徒，
Tapi di kitab Markus ada dikatakan dia memanggil para murid dan melihat untuk belajar kepada janda ini. 可是，在对观福音，在马可福音有记载，耶稣叫门徒来看这个穷寡妇怎么奉献。 Yang pastinya sebagai seorang janda dia memiliki sumber daya untuk mendapatkan uang dan sedikit, ibu-ibu sekalian. 我们知道寡妇财源是非常的少， Mungkin dia harus hidup dari belas kasihan orang lain. 可能她需要在人的怜悯之下生活。 Yesus memperhatikan saat dia memberikan koin tersebut. 耶稣留心这个寡妇所投的这个奉献， Koinnya hanya sepersekian sen yang dia berikan. 她不过是献了2个小钱。 Bapak ibu-ibu sekalian, terkadang ya kalau kita berpikir sebuah pemberian yang sederhana, yang sedikit itu lebih mahal harganya daripada hadiah yang besar, ibu-ibu sekalian. 有的时候，小小的奉献比很多的奉献，它的价值意义更大。 Kenapa hal itu bisa terjadi? 为什么呢？ Karena disertai dengan satu pengorbanan kecil yang dilakukan. 因为这个小小的奉献有很大的牺牲。 Memang kita tidak bisa membandingkan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. 当然，我们不能够跟耶稣为我们的牺牲做一个比较。 Dan kita tidak layak mengatakan bahwa kita berkorban untuk Tuhan. 我们不配说我们是牺牲为主牺牲，不配这么说的。 Namun Tuhan melihat pengorbanan kecil yang dilakukan oleh orang-orang janda miskin ini. 但是耶稣实在是很留心这个穷寡妇所献上的。 Yesus terkesan dengan sikap dan perilaku janda miskin ini. 耶稣对这个穷寡妇所做的有一个很深刻的印象。 Ia memberi dengan murah hati dan penuh pengorbanan. 这个寡妇所献上的是充满一个算是牺牲吧。 Oleh sebab itu saya katakan bahwa sedikit maka itu sebenarnya maknanya lebih mendalam daripada orang memberi besar. 所以主耶稣说，他奉献的虽然是2个小钱，可是这个意义比那数目多的意义更深。 Jadi kata kunci seorang janda miskin ini saat memberi adalah dia memberi dengan murah hati dan penuh pengorbanan, ibu-ibu. 所以当这个穷寡妇奉献的时候，他是存着一个很乐意的心来献上。 Menariknya ada satu penelitian yang saya baca telah menunjukkan bahwa ketika pendapatan seseorang meningkat maka dia akan lebih sulit untuk memberi persembahan kepada Tuhan. 我曾经看过一个统计，就是说，当一个人的财源越增加的时候，他更难付出。 Kita cenderung memberi lebih sedikit saat kita diberkati oleh Tuhan. 那我们蒙受神的恩典的时候，有的时候我们付出去的是更困难。 Yesus lebih mengagumi pemberian yang murah hati dan penuh pengorbanan ini. 耶稣非常重视这个慷慨的、乐意的奉献。 Jadi bukan berarti bahwa Tuhan tidak melihat jerih lelah yang diberikan oleh orang kaya tersebut. 这不是说有钱的人的奉献，上帝不在意，不是这样的意思。 Karena konteksnya ayat ini adalah Yesus mau para murid belajar melihat tentang janda miskin ini. 但是在这一段的记载，就是说耶稣要他的门徒看这个穷寡妇的奉献的态度。 Jadi itu konteksnya, Yesus tidak sedang menghakimi orang-orang kaya yang memberi pada saat itu. 耶稣并没有论断，并没有批评有钱的人奉献。 Hanya saja Yesus terkesan melihat bagaimana janda miskin ini memberi seluruh hidupnya. 这一段圣经的记载就是说，是强调耶稣怎么样对穷寡妇的奉献有一个很深刻的印象。 Sehingga dia memanggil murid-muridnya untuk belajar melihat langsung bagaimana ini janda miskin ini bisa melakukan hal itu. 以至于呢，他把门徒叫过来，让门徒来看这穷寡妇的奉献。 Ini tidak terprediksi, ibu-ibu sekalian. 这个是没有人预料的。 Ini pengajaran adalah pengajaran yang spontan yang dilakukan di bait Allah. 所以耶稣的这个教导就是在当场事情发生的时候，他就马上有这样的一个教训出来。 Ini bukan yang terencana atau tersistematis untuk dipelajari. 耶稣原来不是说准备一个教导的一个课程来教导，不是，是当场看见，当场教导。 Tapi ibu-ibu sekalian, dia itu mengajar karena spontanitas dia melihat hal itu terjadi pada saat itu. Nah, itu yang diajarkan kepada para muridnya. 就是现场
教导。 Jadi sebenarnya apa sih yang mau diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya pada masa itu? 其实耶稣到底要教导什么呢？ Yang pastinya kepada kita yang hidup di abad 21 ini juga. 很肯定的，就是也是为我们现在21个世纪的人的教导。 Yesus ingin kita belajar 3 hal sedikitnya yang kita lihat dari janda miskin ini. 至少耶稣要我们学习3件事。 Yang pertama adalah penyerahan diri secara total. 第一就是全心全意把自己奉献给上帝。 Baik orang yang berkelimpahan atau yang berkekurangan tidak mampu untuk memberi kalau dia tidak melakukan berserah diri secara total di hadapan Tuhan. 不论是有钱的人、没有钱的人，如果他没有把自己全然奉献给神的话，这个奉献就没有意义。 Janda miskin ini punya prinsip, dia tahu dia beriman kepada Allah yang benar, makanya dia berani menyerahkan dirinya secara total kepada Allah yang dia sembah. 穷寡妇认识他所敬拜的上帝，所以他敢于把自己献给上帝。 Ya, catatan sedikit ibu-ibu, ini bukan orang Kristen loh ibu-ibu ya. 这不是讲到基督徒， Ini adalah orang Yahudi, perempuan Yahudi. 这是一个犹太的一个女人， Dia percaya kepada Yahweh yang disembahnya. 她相信她所敬拜的耶和华。 Sehingga sedikit banyak Yesus mengambil contoh-contoh pengajaran ya dari orang Yahudi sendiri, ibu-ibu sekalian. 所以耶稣基督从犹太人本身来教导， Dia menyembah Allah yang sama sekali tidak pernah dia lihat. 这个犹太的穷寡妇，她敬拜的神是她的肉眼看不见的。 Tapi dia berani memberikan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. 可是穷寡妇她有信心把自己完全交托给这位神。 Lagi, saat ini kita sudah tahu siapa Yesus Kristus. 今天我们认识耶稣基督， Ada saksi mata 2000 tahun yang lalu melihat Yesus pernah ada melalui 12 murid. 2000年前，许多人眼睛看过耶稣，耶稣有12个门徒。 Apakah kita mau menyerahkan hidup kita secara totalitas hidup kita kepada Tuhan? 我们是否肯把我们的生命全然献给上帝，交托给他？ Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. 2000多年以前，耶稣曾经降世为人， Dia firman Allah yang hidup. 他是神的道， Firman yang menjadi manusia. 神的道道成肉身。 Adakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? 你们、我们有没有把自己全然交托给神呢？ Memberi persembahan bukan bicara berkelimpahan atau berkekurangan. 奉献不是说因为丰富或者是缺少。 Kalau kita tahu apa artinya menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 如果我们知道什么是把自己完全交托给神，我们的奉献不会很困难。 Memang tidak mudah ya untuk memberi persembahan. 奉献很困难吗？ Waktu saya mempersiapkan ini, saya udah tanya Museneti juga apa yang harus dibahas, nanti takutnya tumpang tindih. 当我还没有讲这篇信息之前呢，因为我知道你们是在讲这个妇女，所以我说有没有重复？ Ketika saya baca-baca, saya tergerak, saya membaca tentang persembahan seorang janda miskin ini. 就是当我一直读这一段圣经的时候，看看这个穷寡妇的奉献。 Saya gumulkan teks sederhana ini 4 ayat saja. 这个短短的世界，我在那里想了又在想。 Hal itu membuat saya teringat 25 tahun yang lalu bagaimana Tuhan menjaga, memelihara hidup kami. 接着这个世界的圣经，我回想在几十年前，神怎么样眷顾我的家庭。 Karena kami tahu artinya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. 我们知道什么叫做把自己全然交托给神。 2010 pindah ke Jakarta, mama saya umur 50 sudah pensiun waktu itu. 2010年，我们全家搬来到耶加达，我妈妈那时候已经退休了。 Bukan tanpa alasan karena dia umur 9 tahun sudah kerja jadi pembantu rumah tangga. 为什么50岁就退休呢？因为她从9岁就在家里，人家的家里面做女佣。 Dan akhirnya ketika dia percaya Tuhan, 当她相信耶稣的时候， dia tahu arti bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan. 她晓得怎么样把自己全然交给神。 Meskipun tidak ada uang, 虽然没有钱， tidak ada apapun yang bisa diharapkan. 没有什么她能够
托付寄望的。 Tidak ada menyerahkan, Bapak saya tidak meninggalkan harta benda buat kami untuk pakai. 爸爸离开世界的时候，没有留下什么财产给我们，没有财产。 Tapi bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kami secara total pada Tuhan. 可是我们晓得怎么样自己交托给上帝。 Yang kedua, komitmen kepada Allah. 第二就是我们对神的委身。 Kita lihat seberapapun yang diberikan oleh janda miskin ini, dia komitmen kepada Allah. 我们看见这个寡妇所献上的是代表看见她的对神的委身。 Sederhana saja, ibu-ibu, apakah ketika memberi persembahan sebelum hari Minggu, Sabtu malamnya, apakah ada diajak berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada hari Minggu? 礼拜天我们聚会前一个晚上，礼拜六我们是不是要好好的祷告，要怎么样奉献？ Bukan ketika pas mau persembahan baru kasak-kusuk cari di dompet begitu. 不是好像有些人奉献袋跑到面前，才匆匆忙忙的挖你的钱包。 Seberapapun yang kita berikan, adakah kita mendoakan itu di dalam sebelum kita memberikan? 我们献上的钱是不是事先有好好的预备？ Ini yang terus diajarkan oleh mama saya kepada kami waktu itu. 这是我妈妈当时给我们的教 Dan 导。 terus saya ajarkan kepada anak dan istri saat ini. 我也是叫我的孩子，我的太太， Adakah berdoa untuk bisa memberikan pada Tuhan? 你奉献之前有没有好好的祷告？ Bukan bicara tentang nilainya, 不是在于它的数目， tapi adakah kita bergumul untuk bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan? 但是有没有好好的祷告？怎么样奉献给神？ Komitmen yang sejati ketika kita membawakan persembahan itu kepada Tuhan dengan didoakan terlebih dahulu. 一个真正的维生，就是把这个奉献之前呢，先为此而祷告。 Bukan asal-asalan kita ambil saja dari dompet kita dan keluarkan begitu saja. 不是很随便的从口袋、从我们的皮包里面随便抽出一些钱。 Saya yakin percaya janda miskin ini juga melakukan hal sama. Dia pasti memikirkan ketika memberikan hidupnya untuk dipersembahkan. 我相信穷寡妇的奉献也是如此。当他把生命献给主的时候，他是有委身。 Kenapa hidupnya yang saya katakan? Karena itu duit ketika sudah diberikan untuk di kotak persembahan, maka saat itu dia sudah tidak punya uang. 为什么？因为他把2个小钱投进奉献箱之后呢，他再也没有钱。 Dan akhirnya dia tetap memberi itu. 可是他仍然献上那个2个小钱。 Dia pasti bergumul ketika mau memberikan itu. 我相信这一切，他一定有心中有很大的挣扎。 Siapa yang tidak bergumul ketika memberikan seluruh hidupnya itu ke dalam kotak persembahan? 有哪一个人没有先做一个挣扎呢？当他把他所有的放在奉献箱里面，一定之前有挣扎。 Kadang-kadang manusiawi kita, apakah kita masih bisa makan esok hari? Dia pasti juga bergumul. Apakah ketika saya sudah memberi ini, saya masih bisa makan esok hari? 当我们全所有奉献的时候，我们的人性一定会思想：奉献之后呢，我吃什么呢？ Pasti dia akan memikirkan hal itu. 肯定对人性来说，一定会有这样的一个考虑。 Tapi dia tetap berkomitmen untuk memberi kepada Tuhan. 可是这个穷寡妇仍然为生。 Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, 第三， kesediaan untuk percaya kepada pemeliharaan Allah. 他预备心相信上帝的眷顾。 Bukan masalah besar kecilnya nilai yang kita berikan, tetapi adakah kita percaya kepada pemeliharaan Allah ketika kita memberi persembahan? 不在于数目的多少，乃是说我们是不是相信神真正的能够顾念我们。 Mungkin kita pikir orang yang ateis ya, tidak percaya Tuhan. Ateis tidak percaya Tuhan. 无神论， Mereka 相信没有 itu 神。 karena menyangkal, wah Tuhan itu tidak ada, seperti itu. 无神论说否认神的存在， Tuhan itu tidak bisa dilihat, 神你看不见。 ya. Tuhan itu ya pada intinya tidak ada dan tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. 所以他们不相信神的存在， Itu kita katakan dia udah ateis. 那就是无神论。 Sederhana saja, ketika kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, itu sebenarnya kita sudah meragukan Tuhan. 当我们不相信神的眷顾的时候，表示说我们怀疑上帝。 Ada saatnya kita mungkin
terjebak oleh kondisi situasi dan kita tidak bisa melihat pemeliharaan Allah dalam hidup kita. 有的时候我们落在一个困境里面，我们看不见神的眷顾， Tapi harus kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. 我们要赶快向神认罪， Bahwa itu satu hal yang paling berdosa ya Ibu sekalian. 因为这个是得罪上帝， Karena meragukan Tuhan. 因为我们怀疑他。 Yesus seringkali membuat satu perumpamaan di dalam perjanjian baru. 耶稣在新约圣经里面有讲到这个地道故事， Burung dipelihara. 天上的飞鸟，上帝养活它们。 Semewah-mewahnya Raja Salomo dia tidak seindah bunga bakung. 所罗门既荣华的时候，他所穿戴的还不如这一朵花。 Itu dia mau memberitahukan bahwa jangan takut, jangan khawatir, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 什么意思呢？耶稣的话就是说，你不要为你的生活担忧。 Namun berkali-kali dia mengatakan hal itu. 他重复的在说， Karena naluri manusia sendiri bisa jatuh seringkali tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara kita. 因为我们的人心时不时就会怀疑神的眷顾， Karena kita tidak tahu masa yang akan datang. 因为我们不知道前面是会发生怎么样的事情。 Kalau kita tahu masa yang akan datang, kita mungkin tidak akan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. 假如我们知道前面发生什么，可能我们就不再依靠上帝了。 Oleh karena kita tidak tahu masa depan, oleh sebab itu kita harus bergantung pada pemeliharaan Tuhan. 因为我们不知道前面的道路，所以我们需要依靠他。 Kalaupun kita tahu masa depan, Ibu-ibu sekalian, 假如我们知道前面要发生什么， takut nggak? 你怕吗？ Kita tahu, 2 bulan lagi kita baru, ternyata hidup kita cuma 2 bulan lagi. 假如我们知道我们的生命剩下2个月， Bergumul nggak kita? 你挣扎吗？ Tapi karena Tuhan tidak membukakan semua itu bagi kita, 因为神没有把这些事情向我们敞开， Dia mau kita berharap kepadanya. 他要我们仰望他， Dia mau kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara hidup kita. 主要是要我们知道神会眷顾我们。 3 hal ini yang membuat si janda miskin ini bisa memberi dengan baik. 这3件事情让这个穷寡妇能够做一个很好的奉献。 Tanpa penyerahan diri secara total dalam hidup kita, sulit untuk kita memberi kepada Tuhan. 我们很难奉献，假如我们没有把自己全然交给神。 Tanpa adanya komitmen yang kita buat dalam diri kita, seperti janji iman dalam hidup kita, maka sulit kita akan memberi kepadanya. 没有委身也很难奉献。 Kesediaan untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan akan sulit kita untuk memberi, karena kita akan ragu terus. Bulan depan saya akan makan apa? 2 bulan lagi saya akan makan apa? Besok saya akan makan apa? 假如我们不相信上帝的眷顾，我们就会想到说，我下个月要吃什么呢？2个月之后我又怎么样呢？ Ini sedikit sharing, saya juga baru dapat info ya tadi siang. 我刚刚得到一个消息， Kami youth remaja pemuda mau pergi mission trip ke Kalimantan. 青少年人要到访问西家的领养堂。 Ya, ketika kami bergumul ya, ini saya sedang sebenarnya terharu ya. Bahkan saya sudah tahan-tahan orang luar itu untuk tidak sponsor kami, tetapi saya bilang kasih kesempatan buat gereja kami dulu. 因为青少年要去访问西家的领养堂，所以我尽量不要让外人来奉献，先让我们青少年自己尽本分。 Ada persembahan dari luar, ibu-ibu, bukan gereja kita, ibu-ibu. 有奉献进来给我们，不是我们礼拜堂的。 Padahal saya cuma sharing, kami anak-anak muda mau ke Kalimantan Barat untuk bisa di sana kami punya pergi ke satu gereja dan di pos PI seperti itu, dan dia tanya berapa butuh dana. Saya bilang tunggu, saya bilang biarkan gereja kami yang bergumul untuk hal ini. 因为之前我有一点时间跟人分享我们要去，他就问经费多少，我说现在还不知道，让我们自己先尽本分。 Tapi karena dia begitu antusias ya, saya bilang belum, saya bilang nanti mau
diomongin lagi, tidak apa-apa, minta nomor rekening. Ini Saya kan- kasih nomor rekening youth seperti itu. 因为那个人是那样的热忱，他一直追问我到底需要多少，他一直要我们青少年团契的账号。 Padahal kita butuh dana itu besar lumayan, karena kita naik pesawat ya. 是的，我们需要的经费也不少，因为我们是坐飞机去的。 Terkadang hal yang tidak saya pikirkan itu yang terjadi, ibu-ibu sekalian. 有的时候我们没有想到的，但是那就是发生了。 Itu saya katakan sebulan yang lalu, dan hari ini dia tanya lagi bagaimana program mission trip kalian. 那时我分享的时候是在上个月，那么现在呢，他又在问你们宣教的这个活动是什么？ Karena saya tidak pernah hubungi mereka lagi sebab saya tahu gereja kita mampu. 那我分享之后呢，我也没有再跟他们联系，因为我相信我们教会自己呢能够应付。 Banyak orang-orang baik di gereja kita. 我们教会有很多很好的人， Tapi luar biasa sekali, Bu. 但是非常的特别。 Dia tahu arti penyerahan diri terhadap Tuhan. Tahu arti penyerahan diri kepada Tuhan. 那个人知道怎么样依靠上帝， Bukan sekedar hanya ngomong semata. 不是单单说说而已。 Dia tunjukkan dalam iman dia dalam memberi. 那个人呢，就把他的信心表现出来，就借着奉献。 Mari ibu-ibu sekalian kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. 让我们相信上帝会眷顾我们。 Ada yang ragu sama pemeliharaan Tuhan? 我们中间有没有人怀 Ada yang 疑对神的眷顾疑惑呢？ ada yang tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? 有没有人不相信上帝会眷顾我们？ Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. 上帝从来没有离弃我们。 Ya, ketika lihat ibu-ibu juga saya teringat mama saya di rumah. 当我看见你们的时候，我就想到家里的妈妈。 Ya, mungkin ada yang lebih tua dari mama saya. 也许我们中间肯定有一些人比我妈妈年纪更大。 Gentar juga ya berkhotbah, mama saya lebih tua begitu. Dan ibu-ibu lebih tua dari mama saya seperti itu. 我想想你们都比我妈妈年纪大， Ya, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, ibu-ibu 但 sekalian. 是这是神的话，再一次提醒我们， Bagaimana kita bisa memberi, belajar dari janda miskin ini. 让我们从穷寡妇的身上学习怎么样奉献， Bukan nilai yang diutamakan. Bukan nilai uang yang diutamakan. 不在于数目， Tapi bagaimana pengorbanan kita dan kemurah hatian kita dalam memberi. 但是在于我们的心甘情愿， Tidak mudah, ibu-ibu. 不容易是吧？ Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali, 愿圣灵提醒我们， yang memimpin kita. 他带领我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami di dalam surga, 我们天上的父， satu hak istimewa bagi kami boleh memberi di dalam pelayanan kami. 假如我们能够在我们的侍奉里面有所奉献，这是一个特权。 Tolong kami sekalian Tuhan, 求你帮助我们， supaya kami boleh menjadi seorang pemberi yang sejati. 让我们能够成为一个真正奉献的人， Kami tahu artinya penyerahan diri total kami kepada Tuhan. 让我们明白真正的交托，把自己献给神， Komitmen kami dalam memberi. 让我们明白奉献的为生。 Dan kami bersedia untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. 我们也愿意相信神会不断的眷顾我们， Tolong kami Tuhan. 求你帮助我们。 Kami terbatas. 我们非常有限， Kami seringkali terkondisi oleh situasi kondisi kami. 很多时候我们被我们的环境所局限， Sehingga kami lupa bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. 因为看环境，我们忘记神在眷顾我们。 Tolong kami sekalian Tuhan. 求你帮助我们每一个人， Mampukan kami. 让我们能够 Hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. 让我们能够做成你的旨意，祷告奉靠耶稣基督的名字，阿门。 Ya,谢谢. 我们谢谢林富良传道今天给我们传讲的信息，在他的信息里面叫做他的家庭的见证，让我们看见上帝实在是恩待他们，上帝在他们的身上有丰富的恩典，上帝也在你身上我身上有丰富的恩典，但是有的时候我们好像不觉得有神的恩典。有一首诗歌告诉我们，当我们数算神恩典的时候，
我们就会惊讶，因为神的恩典是那样的丰富。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Fardik yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan juga yang disertai dengan kesaksian keluarga mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia menyaksikan betapa setianya Tuhan memelihara keluarga mereka. Sekalipun waktu dia berusia 10 tahun sudah tidak ada papa, tapi Tuhan tetap setia menjaga, melindungi mereka. Sampai pada hari ini, mereka semua tidak berkekurangan. Saudara, kita seringkali merasakan bahwa waktu apalagi kita mengalami susah, kita merasakan tidak ada berkat. Sebetulnya berkat Tuhan banyak. Waktu kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, kita akan kagum karena berkat Tuhan terlalu banyak. Kita angkat puji-pujian, berkat Tuhan kita hitung satu persatu. 我们来唱一首诗歌，数算主的恩典。